Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Zone Inspire. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Kepala dia. Malam minggu kita bertiga. Ya. Yus jangan jealous So tajuk kita malam ni. Sekejap kita bagi 1 minit untuk semua orang masuk dan untuk kita share sekejap ya. Try buka Facebook tak boleh buka lah pula. Yang masuk satu tu tadi dia dah keluar. Yang ni dengan Alang sihat ke? Okey. Alhamdulillah. Dah kena kurung ni. Fahir okey kan? Macam ni lah, tak boleh keluar lah, duduk rumah je. Fahir pergi office tak? Office pergi. Cuma kata budak-budak lah, weekend dia dah selalu keluar, pergi latihan apa kan. Tapi bila duduk kat rumah ni, merengsa masing-masing. Waalaikumsalam Ina. Oh, Ina dah masuk. Terima kasih Ina kerana menonton. Salam Ina. Daripada ni apa daerah dulu hijau sekarang dah kuning ya? Ya, dulu hijau sekarang dah kuning. Sabab berenang dia kuning. Waalaikumsalam. Suara yang ni double lagi tak? Okey, tak ada. Tak ada apa pun. Cuma suara yang ni macam tenggelam malah dengar. Suara Alang tenggelam tak? Tak, jelas. Gelap. Oh. Aduh. Okey. Jom kita ceritalah kot. Boleh lah tajuk double. kita. Aku pun tak tahulah nak buat macam mana. Dia kata double jugalah. Oh ya. Ina suara Alang okey tak? Boleh lah, suara Alang jelas, saya dengar, jelas. Suara yang ni pun saya jelas dengar. Okey, kita kata suara semua okey. Okey, jom yang ni kita start. Okey, assalamualaikum semua yang di rumah ke, di mana-mana yang sedang melihat kita di Zone Inspire. Okey, saya Yani dan ini nampak ni sibuk nak masuk daripada tadi live. Ini dia Aina. Okey, bersama kita malam ni, kalau ikut jadual tu saya bersama dengan Faik. Okay, tapi memandangkan Alang dia tak busy hari ni. Dia tak ada kelas. Dia kata banyak. Kita Alang. Okey. Founder kena ada selalu. Okey, hari ini tajuk kita pada hari ini adalah konsistensi atau kata lain macam istiqamah kan. Okey, sikit-sikit lama-lama jadi okey. So, apa mungkin yang ni boleh macam serahkan dulu pada Faik lah. Mungkin Faik boleh cerita sikit apa yang dimaksudkan dengan konsistensi ni. Okay, alright. Okay, terima kasih kepada Yani, terima kasih Alang. Okay, untuk malam ni setelah lama, rasa last hari tu hari apa yang saya live, lepas tu sibuk sikit. Bukan sikit lah, banyak lah. Macam-macam buat kan. So, dapatlah malam minggu ni dapat rehat sikit. Dapatlah bersama-sama dengan rakan-rakan Inspire. Okay, tajuk malam ni berkaitan dengan konsistensi ataupun istiqamah. Tapi sebelum tu saya nak mulakan lah. Saya ada buka sedikit petikan daripada surah Al-Hud ayat 112 yang bermaksud oleh itu hendaklah engkau wahai Muhammad sentiasa teguh di atas jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan hendaklah orang-orang yang dirujuk kembali kepada kebenaran mengikutmu berbuat demikian. Dan janganlah kamu melampaui batas hukum-hukum Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. So dalam surah ni bila saya baca ataupun kata saya tengok dan saya lihat dan saya teliti, Tuhan pun dah minta kita supaya sentiasa orang cakap buat sesuatu tu biar buat dengan secara konsisten ataupun dengan istiqamah. Maksudnya kalau ikutkan
Contoh kalau kita tengok maksud istiqamah ialah tetap teguh mengikuti satu jalan ataupun dengan kata lain ada satu sistem ataupun konsisten dalam tindakan berdasarkan satu panduan. Okey, dalam mana pun kalau kita nak buat contoh lah, kalau kita buat kerja, kalau kita nak buat satu tugasan, kita kena buatlah dengan secara konsisten, secara orang kata bersistem dan tidak orang kata orang kata tak ada yang macam contoh hari ni buat lain, besok buat lain ataupun so setiap hari kita buat benda-benda yang orang kata secara yang ada panduan lah. Okey, selalunya kalau kita ikutkan faktor-faktor yang perlu kita faham untuk jadi konsisten lah. Selalu kat sini saya ada baca tu ada 4 iaitu kita perlu niat ikhlas kerana Allah. Maksudnya kat sini setiap pekerjaan kita, setiap apa yang ni kita kena niat. Satunya apa-apa yang kita buat mestilah kena niat kerana Allah SWT. Bukanlah niat kerana orang lain ke ataupun kita nak buat sesuatu tu disebabkan orang lain lah paling mudah. Sebab apa-apa pun kita kena letakkan niat kita tu untuk melakukan. Macam contoh aku nak kerja hari ni pun kerana Allah, aku nak buat benda ni pun kerana Allah SWT. Itu supaya kita boleh konsisten. Sebab yang kedua berubah mengikut kemampuan. Maksudnya walaupun dia tak banyak, orang kata dia tak besar, tapi sikit-sikit pun tak apalah. Walaupun hari ni kita ada progress sikit pun, macam hari ni kita cuba nak live hari-hari dalam Inspire ni kan. Bukan senang kita nampak je kat luar ni nampak macam steady je, tapi bila dalam grup sebelum nak masuk ke live tu macam-macam kita tengok, macam-macam kita ni. Macam hari ni kan, ingat saya seorang je, rupanya ada dua Alang dengan saya ni teman kan. Kalau cakap seorang-seorang kan letih kan nak jawab kan, ataupun letih nak cakap seorang umpama cakap dengan pandinding kan. Itu. Okey, yang ketiga, memilih sahabat yang baik. Ini orang kita punya circle. Saya bersyukur sangat-sangatlah sebab macam saya ingat Inspire ni dah brand banyak kali rasa kot. Daripada dulu apa nama kita ni? Galang dulu. Awal-awal dulu kita tubuhkan ni. Apa nama dia? Lupa. Grup kita ni. Sampai lupa. Libas. Libas. Grup Libas. Inilah grup kita daripada itu. Bertukar-tukar. Saya pun tak tahu apa perkataan Libas tu. Alang lah, sebab Alang banyak sangat dia punya terminologi dia punya ni. Libas ni. Saya tahu Libas ni dia macam orang kata think tank lah, macam tu lah awal-awal dulu. Itu daripada grup ni. So memang alhamdulillah saya diberi orang kata peluang dan ruang. Alang bagi peluang dan ruang duduk dalam grup yang kata positif, buat buku, masa tu buat modul lah, tak buat buku kot, buat modul sama-sama kan. Memang cakap support each other lah, kadang-kadang tewas juga kadang-kadang. Memang, tapi disebabkan ada support system, kita berjaya siapkan modul dan berjaya juga lah kita tahu tawaf satu Melaya tu kan, Sabah, Sarawak, Utara, Selatan, memanglah lengkap kita tawaf. So itulah maksudnya kata memilih sahabat yang baik. So saya dipilih dan terpilih duduk dalam grup ni sebenarnya. Alhamdulillah lah sampai hari ni. Okey, lepas tu yang keempat berdoa. Merupakan senjata bagi orang yang Islam lah, sebagai kita ataupun sebagai orang yang mukmin. So apa-apa pun kata untuk kita konsisten ni memang agak sukar. Tapi kalau dengan ada doa tu supaya kita boleh cakap Tuhan kita minta dengan Tuhan supaya kita ni dapat buatlah macam contoh hari ni kan. Kalau nak ikutkan yelah macam susah lah, macam saya nak bagi komitmen, tapi disebabkan saya tengok masing-masing kan kawan-kawan yang ada dalam grup Inspire ni tiap-tiap hari cuba nak buat, saya rasa macam Allah kalau aku tak bagi sumbangan nanti kan rasa macam tak syok kan kat situ. Dia cuba motivate diri kita untuk cuba buatlah yang terbaik. Macam saya cakap dengan Alang sebelum masuk ke live tadi, saya ni orang teknikal, kalau cakap sepatah saya tak reti nak jadi storyteller kan. Kadang-kadang kalau saya buat kerja saya boleh buat kerja, tapi kalau nak bercerita kat depan jadi storyteller ke itu bukan saya punya kekuatan lah. Tapi memang kata saya try hard kan, saya try hard untuk to be tu status Facebook saya dia ni, saya kata nak jadi influencer. Nak jadi influencer kenalah orang kata pandai storyteller kan. So saya cubalah. Itulah setakat untuk permulaan dulu Lang, untuk berkaitan dengan istiqamah ni ataupun kita punya konsisten.
Memang konsisten ni sebenarnya satu perkara macam Pak Ed cerita tentang apa pengalaman kami dulu buat modul semua tu kan. So benda tu memang sebenarnya itu saya rasa dekat setahun kan, setahun Lama lebih juga. sikit. Setahun lebih sikit lah modul tu. Modul tu dibina, saya rasa seumur hidup saya tak pernah lagi buat kerja saya tak pernah lagi buat kerja yang macam sama sampai 1 tahun. Maksudnya tu. 2 topik lah tu. Alang bagi 2 topik. Berat tu. Yes. Kalau saya kat tempat kerja even tu, okay, saya buat paper, setiap paper tu pun tak sampai setahun nak buat kan. Ini modul saya pun ada develop modul juga dekat office kan. Dan saya rasa tak makan setahun pun. Tapi modul ni memang sangat-sangat mencabar dan dia menguji kita punya konsistensi kita lah untuk kita kekal. Dan saya rasa masa tu pun memang ramai, bukanlah ramai, ada antara kita yang macam nak give up pun sebenarnya, betul tak Alang? Betul. Memang ada yang nak give up pun, termasuk saya lah. Tajuk pun jadi susah mana. Tapi gaya nak buat tu rasa macam nak give up. Kita rasa macam Allah susahnya sebab kita buat itu adalah pada waktu orang kata apa, kita pun bekerja, kita pun sedang orang kata apa, ada tanggungjawab yang lain. So dalam masa yang sama itu benda tu semua datang. So bila kita cuba untuk konsisten dan alhamdulillah sebenarnya hasil daripada konsistennya kita itu yang nampak macam walaupun benda tu mungkin macam pada pandangan mata kita benda tu orang kata apa setakat tu je, tetapi sebenarnya dah digunakan oleh orang dan dah memberi manfaat kepada ramai orang. Jadi benda tu macam benda tu bila kita tengok benda tu rasa macam segala penat lelah kita yang kita buat tu kita rasa macam terbayar lah. Benda tu kita nampak terbayar. Betul tak? Betul. Itu sebenarnya tindakan untuk kita konsisten tu, betul cakap Pak Id lah. Salah satunya kekuatan dia adalah selain daripada doa, kita berdoa supaya kita ni sentiasa tetap pada, macam kita solat jugalah kan. Kalau kita nak belajar untuk solat awal waktu contoh kan. Biasa kan suka sangat solat hujung-hujung kan. So kita memang susah, betul kita tak pernah buat benda tu. Bukan kita lah kot, mungkin saya lah kot kan, tak pernah buat benda tu. Tapi bila kita nak start untuk buat benda tu, kita perlu buat benda tu setiap hari secara konsisten. Sebab benda yang kita dah buat secara konsisten itu akan membuatkan kita rasa terbiasa. Bila kita rasa terbiasa, bila kita dah biasa dengan benda tu, so kita nak tinggal pun benda tu kita rasa dah macam rasa sayang, rasa rugi. Contoh masa bulan Ramadan kita berpuasa, betul tak? Kita puasa selama 1 bulan tanpa henti. Okay, kita puasa tanpa. So bila dah sampai hujung tu, kenapa ramai di antara kita yang akan rasa macam alah sedihnya. Sedih, nak tinggalkan. Kenapa? Sebab bila kita dah terlalu konsisten sehingga benda tu kita rasa macam oh sedihnya nak tinggal. Sedihnya, tapi sepatutnya kenapa kita tinggal? Sepatutnya kita teruskan lah kan, betul tak? Benda-benda macam tu dah menjadi orang kata apa kebiasaan kepada kita. So kita ingat macam puasa tu sebulan, masa Ramadan sebulan je. Lepas tu kita pun tak ada rasa macam nak sambung ke apa ke. Yang ni ada macam seorang kakak dululah dekat office kan. Dia memang akan berpuasa setiap hari Isnin dan Khamis secara konsisten. Secara konsisten tau. So kita orang dah tahu dah dia memang Isnin dan Khamis dia akan puasa. Sampai kita dah tahu dah, okay, dia makan hari lain tu dia makan lah kan, tengah hari dia makan, tapi hari yang Isnin dengan Khamis tu kau tak payahlah tanya dia nak makan, nak beli apa, nak pesan apa, nak tolong beli ke apa, tak payah. Sebab kita memang dah tahu dia secara
sebenarnya dia boleh konsisten. So benda macam tu lah. Konsisten tu bagi yang ni dia membuatkan kita biasa. Kalau kita dah biasa buat benda tu, kita akan improve banyak tentang perkara itu. Macam contoh kita buat live hari ni kan. Kita buat live hari ni pun sebenarnya bukan live hari ni. Kita dah berapa hari sebenarnya. Yang ni pun dah lupa. Minggu lebih, 2 minggu Dah dekat 2 minggu lah. Dekat 2 minggu dah lah. So mungkin ada antara kita yang macam bila kita dah buat 2 minggu, kita akan rasa macam rindu pula kalau tak buat. Betul tak? Tapi idea putus lah. Terputus lah konsisten dekat. Tapi tak apa. Dia sebenarnya macam contoh kan. Tapi yang ni apa? Alang masuk je okey. Dia okey. Walaupun dalam diam je. Walaupun dalam diam je dia macam aura tu. Founder kan? Raib. Founder kita kan. Founder saya. Okay. So macam bagi yang ni konsisten tu akan membuatkan kita rasa biasa. Akan membuatkan kita rasa sayang kalau kita nak tinggalkan. Dan yang paling penting akan membuatkan kita lebih pakar dalam benda tu. Akan membuatkan kita lebih expert dalam benda tu. Akan membuatkan kita lebih tahu apa kekurangannya dan kita akan cuba cari untuk memperbaikinya. Itu yang ni nampak macam tu sebab kita kena sentiasa konsisten untuk buat sesuatu benda. Kalau kita contoh macam live kan, macam yang sambung tadi yang live ni kan. Ramai je dalam kita punya group kan, bila kita cakap live lah. Masa tu aku je mula-mula yang live kan, live sendiri dalam Facebook sendiri kan. Tapi yang lain macam tak boleh lah, malu lah, ni lah, semua macam tu kan. Tapi bila korang dah buat dan korang pula buat sesuatu benda yang korang rasa macam ada memberi manfaat kepada orang, benda tu jadi, aura tu dia jadi lain tau. Dia punya rasa semangat untuk kita teruskan tu jadi sesuatu yang orang kata apa, betul tak yang ni cakap. Dia punya, kita rasa macam kalau kita tak bagi sesuatu satu hari, kita rasa macam kita bukannya bagus sangat kan, kita tahu kita bukan bagus sangat, tapi bila kita cakap sesuatu, benda tu akan macam tertacap dekat hati kita sendiri. Benda tu akan mengingatkan kita balik dengan sendiri. So setiap hari kita buat satu benda yang kita rasa, setiap hari bila kita buat satu benda yang untuk improvekan diri kita, setiap hari itu jugalah kita mengharapkan improvement tu berlaku pada diri kita. Mungkin Alam boleh cakap sikit kot pasal ni benda ni. Okay, thanks. Yang ni Faid kan. Okay, kita bercerita tentang konsisten. Macam mana yang kawan kita Faid cerita, Alam catat sikit lah kan. Konsisten tu tetap teguh dalam kita menurut satu jalan. Dia ada secara bersistem. Saya yang ni cakap, bila dengan konsisten kita akan terbiasa kan. Jadi kalau macam kita nak tinggal, rasa macam sayang, rasa macam tak best, rasa macam tak sempurna pula hidup hari tu sebab tinggalkan benda yang dah biasa. Itulah kuasa konsisten kan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ni sangat menyukai amalan-amalan yang kita buat meskipun sedikit tapi berterusan. Contoh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Aisyah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, lakukan amalan mengikut keupayaan kamu. Sesungguhnya Allah tidak jemu sehinggalah kamu jemu." Amalan yang paling Allah sukai adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Itu riwayat Bukhari dan Muslim. Ini fokus sebenarnya, ini fokus kepada ibadah. Fokus kepada ibadah yang kita buat. Itu macam yang dicakap tadi lah kan, kita solat di awal waktu. Tiba-tiba kita solat lambat, kita aja macam tak best, dia solat lambat, solat biasa dan solat awal. Itu contoh dalam soal ibadah. Tapi kalau dalam soal ibadah, Allah menekankan soal itu juga. Tapi daripada konsep dunia,
yang kita buat kebaikan, yang mana kebaikan itu adalah merupakan jambatan untuk kita ke akhirat, itu juga perlu ada konsistensi. Perkara-perkara yang baik ni perlu ada konsistensi. Kan? Sebab dengan konsisten, kita akan dapat kesan yang lebih baik. Sebenarnya, dengan konsisten kita akan dapat kesan yang lebih baik. Kita akan rasa terbiasa. Kita akan belajar halangan-halangan yang kita akan tempuh semasa kita melakukan perbuatan tersebut, cabaran-cabaran, ujian-ujian yang kita tempuh semasa kita melakukan perbuatan tersebut, kita atasi secara konsisten, kita baiki, perkara tu akan membuahkan satu impak yang bagus. Contoh kan kita kan kalau yang ada lesen kereta ke, lesen motor, lesen bawa kenderaan, contoh kan. Kalau kita dapat lesen, lepas tu lesen tu letak je dalam purse, letak je dalam wallet. Rasanya kita kena tunggu berapa lama untuk kita tak pandai dah bawa kereta? Rasanya berapa lama? Sekejap je benda tu. Manual, tak reti bawa sekarang. Betul. Dia bawa belajar manual, kita bawa auto. Semua dia bawa manual, huru-hara. Kan, clash tu yang jadi huru-hara. Cakap kat minyak bukit tu, dengan menggigil brake tu problem. Kan, kita bawa kereta secara konsisten. Contoh macam kawan kami, contohnya ada beberapa yang dalam group Inspire yang memang bukan beberapa, ada seorang tu dia memang simpan je dalam dia wallet. Dia konsisten simpan. Dia konsisten simpan. Dan tahniah, kesan dia lesen tu memang berada elok je dekat dalam wallet dia itu. Contohnya begitu juga dengan seorang tu, dia dah tak bawa kereta 10 tahun. Lepas tu akhirnya dia beli kereta, dia dibawa. Permulaan dia bawa tu, Ina lah. Yang simpan dalam wallet tadi tu, dirahsiakan nama dia. Dia bawa kereta huru-hara. Tapi kerana dia terpaksa kena bawa, dia terpaksa menjadi huru-hara. Dan sekarang, dia dah macam bawa Formula 1. Contoh Alam berani kat sebelah dia. Pasal dia expert kot. Itu sebab okay. Kita kena berani. Boleh cuba lagi. Masalah waktu baik. Alhamdulillah. Kalau kita bawa kereta, macam-macam jalan yang kita tempuh, macam-macam cabaran kita tempuh, dengan pemandu sekeliling, dengan gaya jalan sekeliling, dengan konanya, dengan kona S-nya, selekor bentuk S, selekor menjejela, pergilah Cameron Highland ikut jalan tapak yang baru bawa kereta. Kan? Itu contoh. Itu adalah cabaran-cabaran. Pernah masa Alam baru je dapat lesen, lepas tu beli kereta, nak balik kampung, jalan Bukit Putus. Jalan Bukit Putus. Negeri Sembilan. Dan selekor dia selekor yang tajam. Pernah sekali sedikit terbabas. Masa tu adik lah ya teman. Lepas tu adik cakap apa? Kalau nak mati seorang, jangan ajak orang lain mati sekali. Contoh. Punyalah dia marah sebab kita terlajak selekor tu kan. Kalau orang nak mati seorang, jangan bawa orang lain sekali. Contoh. Itu adalah pengalaman. Tak lagi kita cerita pengalaman kita kalau tiba-tiba kita accident. Orang langgar kita ke atau kita langgar orang. Itu pun sebenarnya pengalaman. Itu sebenarnya mengajar kita untuk menjadi lebih baik. Untuk menjadikan kita lebih berhati-hati. Untuk menjadikan kita sebagai seorang pemandu yang berhemah. Itu contoh, konsisten. Itu dalam konteks konsisten lah. Kan? Ikutkan ada satu cerita yang Alah nak bawa tentang konsisten yang Alah berjumpa dengan seorang adik ni. Tapi nanti Alah share kemudian, Alah akan share sekejap lagi. Alah nak pas pada Said atau Yani untuk bercerita. Okay, saya pun adalah sikit lah macam contoh kan. Sebab pada saya konsisten ni
benda yang susah nak buat. Kadang-kadang contoh kita nak cuba dalam tempoh 44 hari. Yang saya pernah cuba nak buat satu aktiviti ataupun macam ni, sedekah subuh. Sedekah subuh ni saya dengar masa saya time PKP tu, Dr. Fazila Kamsah cerita, maksudnya kalau kita nak sedekah subuh ni, kita sediakan satu tabung, lepas tu kita letaklah duit yang kita bagi, maknanya selepas sembahyang subuh kita sedekah. Kan? Betul. Lepas tu bila dah banyak ni baru kita pergilah bagi kat surau ke apa. Okey, saya niat memang saya nak letak itu, maksud saya letak sampul duit tu sebenarnya dalam kereta, sebab bila selepas saya sembahyang subuh saya akan bergerak ke tempat kerja dan saya akan bawa kereta dan saya akan simpan duit kat situ lah. Tapi bila time PKP ni saya banyak travel by public transport. So sedekah saya ni tak adalah banyak pun, sikit je. Cuma dia nak konsisten hari-hari tu dia jadi payah tau. Bukan, kadang-kadang dia terlajak. Dah pukul 9 baru saya letak. Padahal niat saya untuk kita sedekah subuh ni, lepas sembahyang subuh turun ke bawah ataupun nak pergi kerja tu terus simpan dalam dalam saya punya sampul tu lah. Tapi dia lepas waktu pukul 9, pukul 8, saya rasa itu bukan sedekah subuh, itu dah nama sedekah duha namanya. Kan? Sebab niat saya nak konsisten dalam tempoh 44 hari tu, saya boleh meletakkan RM1 ke RM2 ke apa-apa yang ada dalam poket saya dalam sampul tu tau, turun dia. Tapi bila tahap tu dia kadang-kadang terlupa. Bila terlupa tu saya dah masuk, saya letak juga tapi dalam pukul 8, pukul 10 ataupun tengah hari. Saya kata ini tak boleh jadi ni. So kat situ pun saya rasa macam agak susah sikit saya nak, walaupun cakap macam Alan sebut tadi lah, walaupun setiap hari sedikit, tapi kadang-kadang kita nak cuba maintainkan tu je agak sukar. Itu orang cakap cabaran lah pada orang cakap, walaupun RM1 lah saya letak ataupun yang ni tapi benda tu disebabkan saya lupa, saya kelang kabut, macam-macam lah kan. Tapi benda tu RM1 je, tak banyak tapi terlupa, tak jadi kan. Sedekah subuh tak jadi sedekah duha, jadi sedekah duha, sedekah zuhur kan. Ada tengah tu saya jamakkan pula duit tu. Ya. Jamakkan. Contoh kan, dah seminggu tu lupa, saya jamakkan RM7 letak tu. Tapi dia tak jadilah macam sedekah subuh tu tau. Saya rasa konsep tu dah salah lah pula. Macam tu lah. Sebenarnya cuma kita nak ambil berkat sebenarnya, nak ambil berkat lepas sembahyang subuh kita sedekah kan. Kita nak ambil berkat. Tapi sebabkan yang saya tak tahan tu, bila saya jamak tu lah saya tak tahan tu. Saya kata alamak, dia jamak ni jadi ke konsep kan. Saya tak tahulah, hope niat saya tu dah sampai. Cuma berkat sedekah subuh tu tak tahulah, harap tak tahu macam mana tapi saya cubalah benda tu sebab saya cuba dapatkan. Itulah memang agak susah lah. Ikutkan Alam pun macam tu Gaf. Banyak kali dah jamak benda-benda tu. memang okey, macam Mus cakap istiqomah Mus kan. Memang betul Mus. Konsisten ni maksud dia adalah istiqomah lah kan. Cuma Mus cakap lagi jangan konsisten accident pula. Mus jangan konsisten accident tu. Banyak pula habis motor kereta kita kan. Pusing. Pasal sedekah ni kan, sedekah ni sebenarnya benda tu simple je kan. Sebab ada kawan aku lah, dia cakap dia tak cerita tentang sedekah subuh ni lah. Dia cuma cakap dengan aku, dia kata apa yang ni, kalau boleh yang ni buatlah sedekah setiap hari. Walaupun sedekah tu sikit, tak banyak, tapi sedekah sana dekat masjid, dekat surau, setiap hari secara konsisten, dia kata. Memang aku masa dia cakap tu terasa ni kat dia, betul lah cakap dia kan. Sebab kita selalu bagi kan, bila kita bagi kita suka macam kalau orang minta derma ke apa kat kita kan, kita selalu bagi on the spot macam tu je, bagi RM50, RM10 kan, RM20 macam mampu. Tapi nak buat setiap hari, dia suruh buat saja satu hari. RM1 saja satu hari. Pun sampaikan aku sampai dulu aku yang ambil anak aku balik school. So kerjanya aku sampai cakap dengan dia
kalau mama lalu dekat masjid ni, dia ingatkan mama tahu kalau mama lupa. So macam anak aku kerja dia, "Ma, tapi dia pun kadang lupa juga." Ingat sangat. Harap pula orang budak kecil. Kan memang kadang dia lupa. So memang sangat susah kita nak konsisten untuk berhenti dekat masjid. Kita tu bagi kan, kita nak bagi tu RM1 je pun, bukan kita tak mampu pun. Akhirnya kita memilih untuk apa? Untuk jamak. So hujung bulan ikhlas sekali tetap betul. Tetapi sebenarnya dia cakap lagi, memang aku kata sebab dia sangat berbeza bila kita bersedekah setiap hari dengan kita bersedekah sekaligus. Kan pahalanya tu bukan dapat setiap hari. Dia macam tu. Kan lain kan. Dan satulah yang ni nak tanya sama ada Faid ataupun Alam kan. Ada orang untuk kita konsisten ni adalah dengan orang cakap, ada yang cakap 21 hari tanpa henti, 30 hari tanpa henti, ada yang cakap 44 hari tanpa henti. Kan benda tu, betul ke benda tu? Ataupun yang mana yang lebih tepat sebenarnya? So siapa nak jawab soalan ni? Hai Najib, Ibrahim, refresh niat setiap hari kot. Betul. Macam Faiz cakap tadi, setiap hari. Refresh niat. Betul. Ni kawan masa kecil ni. Oh, okay. Mus cakap apa? Daripada banyak tapi one off. Ya, betul. Soalnya banyak ni benda, kalau kita buat sesuatu banyak, dalam jumlah yang besar, benda tu ada kemungkinan besar kita jadi letih, kita jadi penat. Menyebabkan kita akan tinggal benda yang besar dan benda yang besar tu kan. So orang tua cakap sikit-sikit lama-lama jadi bukit kan. Mula sikit-sikit, lepas tu dia naik sikit jadi bumper, lepas tu jadi busut. Lepas tu lama nak tunggu lama tu jadi bukit. Nak tunggu lama jadi bukit tu. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit tu. Bukit busut nak jadi bukit tu lama. Tapi hakikatnya kalau kita buat konsisten, satu hari nanti dia akan jadi bukit, dia akan jadi besar, dia akan akan di-impact kan. Okey, kita kembali pada soalan yang ni kan. Yang Alam belajar kalau dekat NLP yang ni dia 40 hari. 40 hari kan? Ya, Alam belajar 40 hari lah untuk kita jadi konsisten. Untuk kita buat sesuatu tu jadi amalan. Tu yang kalau kita kembali kepada ada satu yang Alam pernah share dengan Faid hari tu, kalau kita, siapa yang bercakap Alam tak ingat siapa cakap, tapi menuai satu perbuatan menjadi satu kebiasaan, menuai kebiasaan menjadi satu sikap, menuai sikap tu akhir sekali akan menjadi satu nasib. Kan? Maksudnya kalau kita cuba berusaha untuk berubah, kita biasakan perubahan tersebut, akhirnya kita akan mengubah nasib kita. Akhir sekali akan mengubah nasib kita. Itu yang dikatakan oleh ulama ni. Alam tak ingat ulama, Alam tak ingat nama dia, Alam boleh cari lah. Kan? Maksudnya kita boleh ubah apa yang kita, bukan kita pada satu ketika dulu, kita boleh jadi sesuatu yang baru. Disebabkan kerana perkara yang bukan biasa kita buat tapi kita amalkan. Ya, memang quote tu memang best most, nanti Alam cari. Memang ada je kat depan Alang ni. Nanti Alam cari dia antara semuanya. Okay, itu dia. So, macam Alang tengok ada satu program lah yang kita pergi ke kampung Ulu Melaka, Kerendah kan. Kan kita berjumpa dengan seorang adik tu kan, nama dia Suraya tu kan. Alang rasa ni semua volunteer yang turut serta dalam program di Kerendah mengenali adik Suraya ni. Dia merupakan seorang, dan Alam pun rasanya pernah tulis, bukan pernah, Alam memang dah tulis cerita tu dekat dalam FB Alam. Alam pun pernah, kita pun sama-sama pernah buat live bersama dengan dia
Alan cerita semula kepada yang mungkin tak baca cerita tu. Seorang anak orang asal, kalau kita lebih kenal sebagai orang asli lah kan, anak orang asli suku Temuan di Kampung Ulu Melaka Serendah. Dia adalah anak pertama yang memasuki universiti pada tahun 2000. Kampungnya dibuka bermula daripada tahun 1948. Lama. Dan dia pada tahun 2000 dia memecahkan rekod masuk ke universiti. Bila kita berjumpa dengan dia dan kita bertanya rahsianya, apa rahsia kejayaan kamu? Apa rahsia kejayaan Suraya? Nama dia Suraya, anak perempuan Dino. Dia kata dia berusaha sedaya upaya untuk dia berjaya. Contoh yang dia cerita adalah dia suka sangat mata pelajaran matematik. Dia suka, tapi mata pelajaran matematik adalah mata pelajaran yang dia paling lemah. Tapi dia suka. Itu hebatnya. Hebatnya. Kadang-kadang kita ni, kalau Alang, kembali kepada Alang, kalau lemah, lepas tu kita asyik kena marah. Kan? Tolak tepi. Kita fokus kepada yang kita boleh skor. Yang kita suka. Sebab yang kita suka tu yang buat kita bahagia. Kan? Tapi dia boleh suka dengan benda yang dia lemah. Hebat kan? Hebat budak ni. Dia memang betul-betul hebat lah. Lepas tu dia kata dia suka sangat dengan matematik dan dia bercita-cita untuk bekerja dalam line itulah. Dia bekerja dalam line itu. So, dia dapat E. Matematik dia dapat E. Form 1 E, Form 2 E, Form 3 E. Dia masuk Form 4 tu, dia kata untuk dia masuk tingkatan 5 tu, dia bertekad untuk dapat A. Budak yang daripada E. Bukan B, bukan C, bukan D, tapi E. Kalau Alang lah. Memang tak lah Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul Mus, cintakan cabaran kerana hasil dia sangat membahagikan. Betul Mus. Budak ni, adik Suraya ni, dia kata apa? Punyalah dia menanam semangat dia untuk pastikan dia dapat E tu. Dia tak mampu untuk beli buku-buku rujukan tambahan. Dia tak mampu. Dia habiskan buku-buku latihan yang cikgu bagi dan soalan latihan cikgu bagi. Dah habis soalan latihan cikgu bagi, dia pergi library. Dia boleh habiskan buku latihan matematik dalam library sampai tak ada dah buku yang dia boleh buat latihan. Hebat kan? Konsisten dia untuk baiki kelemahan dia. Konsisten. Lepas tu bila dah habis buku, kawan-kawan dia yang senior-senior, dia Roger ada tak buku latihan untuk dia buat latihan matematik. Sebab dia memang nak pecahkan ruyung E tu. Supaya dia dapat sagunya. Kawan-kawan dia pun bagilah buku-buku latihan dia orang. Dah bercontengnya lah, dah koyaknya lah. Selekehnya lah, kulit tak adanya lah. Dia ambil buku-buku tu dan dia buat latihan dengan buku-buku latihan kawan-kawan dia yang dah buruk-buruk tu. Kalau kita lah, kalau Alang cerita Alang bukan kita kalau Alang lah, buku yang beli pun tak usik. Ini kamu lah buku orang. Buku orang dah conteng buat balik dia ni buku orang yang berconteng, yang buruk, yang hilang kulit, dia bawa balik dan jawapan untuk dia tulis dekat dalam buku tu dia guna kertas lain. Dan keputusan masa Form 5 SPM matematik dia adalah A. Itu yang dia cita-citakan dan itu akhirnya dia buat secara konsisten.
buat dan 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 buat. Akhirnya E bertukar menjadi A. Itu contoh. Jadi contoh yang contoh konsisten yang pada Alang cukup ketara kepada adik ni. Sehingga dia kesan dia, efek dia punya konsisten, kesungguhan sehingga dia berjaya memasuki universiti menyebabkan adik bawah dia pun pada tahun 2001 masuk ke universiti juga. Sedangkan kampung tu tak ada siapa lagi pun masuk universiti. Betul, Mos. Never give up. Memang inspiring story of Suraya. Memang betul. Okey, itu contoh yang kita jumpa macam para sukarelawan kan. Dalam kita buat kerja sukarela kan. Kita takkan berjumpa dengan orang-orang yang konsisten ni, orang-orang yang hebat ni. Orang yang kita lihat kita datang ke kampung dia, kita berusaha setting satu projek, satu aktiviti yang memberi manfaat kepada mereka. Kita melihat mereka adalah orang biasa-biasa sahaja. Kita melihat Suraya bila berjalan, kalau kita tak kenal dia adalah orang biasa-biasa sahaja. Dia adalah anak orang asli yang berjalan, pergi kerja kat restoran masa cuti sekolah. Dia adalah itu. Tapi bila kita kenal dia berjalan pun kita melihat dia adalah seorang yang luar biasa. Konsistensi dia dalam mencapai kejayaan dia menyebabkan dia ada aura sehingga aura tu dicontohi oleh adik-beradik dia yang lain. Dan dia harap dia juga menjadi ikon kepada kampung dia untuk anak-anak di situ berubah menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Okey, so Alang nak pass pada Yani ke pada Faid untuk meneruskannya cerita ni. Lah macam Suraya tu maksudnya bila dia dah cerita tentang tu kan, macam mana Alang nak tengok, nak orang kata dia grab maksudnya yelah macam saya sendiri macam tadi kan, nak sedekah pun terkalih siap boleh jamak kan. Macam dia tu mungkin dia buat atau kertas ambil buku orang kan. Macam mana Alang macam tengok dia tu macam dia punya semangat tu macam dia boleh macam dan cakap lah dia pacak kat hati dia nak buat juga. Ada benda yang Alang tengok yang dia boleh macam mana yang kata niat dia tu maksud dia boleh nak dia punya tahap dia nak tak ada besar pun. Orang cakap contoh kalau kita ambitious nak aim 1 million, dia nak A je dalam matematik dia kan, daripada E kepada A kan. Kalau kita tengok alah mudah je macam tu, tapi kalau kat dia mungkin nampak benda tu besar. Macam mana Alang tengok dia tu macam dia boleh meletakkan benda tu dan dia buat benda tu sampai dia dapat. Sebab nak dapatkan benda tu agak susah pada saya sendiri. Walaupun saya macam-macam lah saya dah buat, tapi saya tak boleh nak capai tahap sebagai seorang engineer. Maksudnya saya boleh capai, tapi bila nak dapatkan benda macam saya kan, saya selalu aim yang benda besar, tapi bila macam ni pada saya dia aim daripada E pada A, mungkin pada mungkin macam saya cakap lah, mungkin dari segi environment dia tak ada orang lagi, dia orang pertama. Adakah disebabkan dia orang pertama dia nak jadi nak ke depan ataupun dia nak jadi ambitious pada dia nak jadi contoh pada adik dia ke ataupun pada keluarga dia ke atau pada masyarakat orang asal ke, mungkin ada something yang faktor yang ada tu. Ya betul. Ada satu benda yang dia share dengan kita orang. Masa tu kita orang datang jumpa dia dekat dusun durian mak dia. Jumpa dusun durian nenek dia. Kita orang pergi berjumpa dengan dia. Masa tu kebetulan memang kita memang nak berjumpa dengan dia, nak bagi barang dan masa tu adik dia pun dah dapat masuk universiti, dah dapat surat diterima masuk universiti. So kita jumpa dengan dia dan dia ada share tentang big why dia ni. Wow factor dia ni, kenapa dia nak menjadi orang yang berjaya. Kenapa dia nak menjadi orang berjaya? Yang pertama sebenarnya ayah dia dah tak boleh bekerja sebab ayah dia sakit. Dan mak dia yang bekerja. Adik-beradik dia 5 orang dan semuanya adalah perempuan. Mak dia jadi cleaner. Dia sangat kesian dengan mak dia ni
Sebab gaji yang dapat, gaji bersih 700 tapi membesarkan mereka semua. Dengan dia nak masuk universiti, dengan dia yang masih bersekolah, dengan adik-adik dia yang semua-semua tu sedang bersekolah. Adalah yang kecil-kecil tu tak bersekolah lah. Jadi dia rasa dia nak buat sesuatu dan dia nak jaga family dia nak bekerja, dapat pekerjaan yang baik. Dan satu benda yang dia cakap, banyak buku banyak majalah, dia tengok ada orang pergi bercuti sana, pergi bercuti sini, pergi bercuti sana, bawa mak ayah bercuti sana, bercuti sini. Dia rasa dia nak kerja elok-elok, dia nak kumpul gaji dia, satu perkara yang dia nak buat, dia nak bawa mak dia bercuti. Dengan adik-beradik dia semua. Itu adalah satu benda yang besar untuk komuniti orang asli. Kalau kita yang dah biasa, kan, kita ada duit, kita boleh je pergi bercuti ke mana-mana. Boleh? Kita kata okeylah minggu depan kita pergi bercuti. Okey, siap-siap minggu depan. Tapi COVID, tak jadilah sebab COVID. Tak jadi sebab COVID. Bukan tak jadi sebab tak ada duit. Dia ni tak boleh buat sebab memang tak ada duit. Duit hanya untuk sekolah, hanya untuk makan. That's it. Itu saja. Itu pun masa sekolah tak bawa duit belanja. Itu sebab duduk dekat library dan tumpu fokus untuk baca buku. Buat sebaiknya waktu tak makan itu. Jadi pada dia nak jadi orang berguna, dia tak nak bagi mak dia kerja, dia nak bekerja dengan baik. Bila pertama dia dapat kumpul duit, nak bawa mak ayah dan adik-adik dia bercuti macam orang lain, naik kapal terbang. Itu dia punya aim. Itu dia punya aim dia sebagai seorang anak. Masa kita dengar cerita dia, kalau kita bercerita sekarang, kita rasa macam, mungkin ada orang cakap, keduniaannya. Tapi kita perlu ingat, ini adalah anak yang usianya 16 tahun. Yang usianya adalah 17 tahun. Yang dia bukanlah beragama Islam. Yang dia punya rasa tanggungjawab cukup besar untuk membahagiakan mak dia. Ayah dia tak boleh bekerja sebab ayah dia sakit. Itu. Tapi hakikatnya dengan usia 16 tahun, dia matang, dia konsisten, dia sustain dengan apa yang dia buat, dia dah menunjukkan bukti-bukti kejayaan dia tu. Sikit-sikit kita akan dapat kejayaan-kejayaan yang kecil. Lama-kelamaan kita akan berbina satu kejayaan yang besar. Itu pada dia lah. Dan pada kita tengok dia memang logik lah. Memang logik tu satu aim dia. Itulah. Okey lah, maksudnya dia letakkan big Y dia mak dia Ya betul, dia letakkan big Y tu adalah mak dia. Jadi rasa sebab apa dia punya, mungkin ramai yang tak faham tentang Big Y. Big Y ni dia benda yang macam membolehkan dia push diri dia. So dia satu perkara, Big Y satu perkara, satu lagi dia memang betul-betul nakkan benda tu. Dia punya orang kata energi untuk dia nakkan benda tu sangat-sangat tinggi. Okey, baik. Ni ada soalan Ada soalan, boleh tak kongsi bagaimana nak konsisten jadi volunteer sebab orang akan persoal keberuntungan. Jadi sukarelawan. Sukarelawan untung ke? Saya kalau cerita tentang keberuntungan jadi sukarelawan. Mungkin ada satu part orang nampak benda tu menguntungkan, ada yang satu part mungkin yelah orang yang melalui je lah tahu kan untung ke tak. Mungkin siapa nak jawab? Bolehlah saya sambut Hustan ni. Dia macam okeylah, kalau sekarang ni memang saya dah tak join volunteer lah secara directly. Dulu masa saya tahun 2005 sampailah saya nak nombor berapa saya stop masa Yaya kot, nombor 2. Saya dah mula slow lah. Tapi daripada tahun 2005 sampai orang kata sebelum kahwin lah masa sebelum kahwin, memang salam tu jadi
rumah kedua lah. Kan? Tak ada tempat melepak. Even sampai cakap tukar baju pengantin, tukar rumah salam lah. Kan? Betul. Jadi rumah singgah. Rumah singgah. Rumah singgah. Dua tu tak payah sewa pula tu kan. Dia memang macam contoh kalau untuk dalam volunteer dan dunia volunteer dia, sebab bila kita duduk dalam grup-grup volunteerism, grup rakan-rakan sukarelawan ni, dia ada satu benda yang kita kongsi sama, walaupun perangai masing-masing semuanya sangat-sangat berbeza, background semua sangat-sangat berbeza, latar belakang semua sangat-sangat berbeza, tapi satu benda je yang kita nak tolong orang. Kita nak buat sesuatu yang lah. Dan matlamat apa kata benda tu, kita kongsi benda satu je. Lepas tu yang kita sentiasa berkongsi benda yang sama, buat benda yang sama, sampai buat grup yang sama. Orang cakap sampai, saya tak adalah kat sini, Ina tak ada kot, Ina tak join malam ni. Sampai ada satu orang panggil adik-beradik tiri, sampai situ, sampai tahapnya lah. Sampai kita travel pun sama-sama kat situ. Dia punya niat satu je, sebab nak tolong orang buat. Kadang-kadang benda contoh ada satu event yang pernah saya buat tu, kita nak kumpulkan duit je, nak kumpulkan dana untuk buat aktiviti nak duit. Cuma sekarang ni masing-masing lah, masuk cakap latar belakang masing-masing ni, masing-masing saya kenal rakan-rakan yang ada, kawan-kawan yang saya ada ni banyak yang kerja hebat-hebat. Kalau nak ikutkan dia boleh je dapatkan sponsor daripada mana-mana syarikat dia ke apa kan, saya banyak, tapi dia menggunakan effort kumpul buku, cuci kereta, kumpul surat khabar, kumpul botol, kumpul minyak masak. Kan? Kadang-kadang benda tu kumpul surat khabar jual berapa ringgit je kotak tu kan. Tapi dia buat tu benda tu macam kata dia jadi macam orang kata macam ni nak beritahu dia, kalau nak contohlah, kalau dibayar pakai gaji dia, aku bagilah 1,000 daripada gaji aku, boleh je daripada dia orang tu. Tapi dia orang just menggunakan effort dia orang tu untuk buat benda tu untuk bagi sumbangan. Maksudnya kumpulkan duit tu untuk bagi kat orang lain. Yang tu. Tu yang saya nampak bila kita ada satu benda yang sama, lepas tu pula kita buat sentiasa. Masa tu setiap hari Sabtu Ahad, dulu memang tak ada rumah sendiri lah. Maksudnya rumah mak ayah, dia kata memang tak reti lekat rumah lah kan. Memang sentiasa je ada. Dan benda sentiasa je kebersamaan tu ada. Cuma kata benda tu ada je aktiviti yang kita buat. Tu masa saya lah, maksudnya kan, susah senang memang ada kat situ je. Orang kata keberuntungan tu, untung kita jadi sukarelawan sebab kita ada kawan-kawan yang baik. Dia kalau susah nak buat satu program tu, itu susah je lah kan, nak cari duit. Dia adalah ada pro and con. Okey, alat tambah ya Mus. Okey, alat tambah Mus Mus kata tu yang dipersoal, tak ada bawa hasil, tak dapat duit. Kadang keluar duit sendiri. Betul Mus? Macam contohnya kalau satu memang kita keluarkan duit sendirilah. Dan lagi kalau dalam keadaan sekarang kita susah dapat dana. Macam contoh program yang kita buat dekat Kuala Tahan. Kita masuk Kuala Tahan, kampung orang asli. Setiap volunteer dia kena bayar 250 3 hari 2 malam. Kita masuk ke orang asli dekat area Kuala Lipis tu, Pos Lenjang, diorang kena bayar 200. Banyak, nak ikutkan itu banyak. Tapi kenapa volunteer kita yang meskipun tak adalah pekerjaan dia besar sangat pun, tapi dia semangat untuk menyertai, dia suka untuk menyertai, dia okey untuk keluarkan duit. Kenapa? Perkara ini yang Alan nampak selama 20 tahun lah Alan terlibat dengan kerja-kerja begini, bergaul dengan kawan-kawan kita volunteer, bersilih ganti ramai. Yang Alan nampak sebenarnya first mereka datang, niat dia yang pertama adalah niat dia orang nak buat baik, tu je first. Sama ada dia datang beramai-ramai atau dia datang seorang-seorang, niat dia satu je, niat dia nak buat baik. Okey, bila niat dia nak buat baik, dia
dia akan melibatkan diri dia dengan kawan-kawan dia. Dia buka hati dia, dia lapangkan dada dia buka pemikiran dia untuk masuk dalam grup. Sama ada grup tu kadang-kadang tak in dengan dia boleh juga masuk. Sama ada grup tu suit, ada chemistry dengan dia lagi seronok, dia lagi masuk. Tapi dia boleh terima semua keadaan. Sebab apa? Hadir dia adalah nak buat sesuatu perkara yang baik. Bila dia termasuk dalam grup itu, dalam grup kerja-kerja yang sebegini, dia akan menempuh susah senang bersama. Dia tempuh susah senang bersama, dia akan kenal baik, semakin lama dia akan kenal baik kekuatan kawan dia, kelemahan kawan dia. Dia nampak juga kekuatan dia yang wujud dalam kalangan kawan-kawan dia dan dia nampak juga kelemahan yang wujud yang mana kelemahan-kelemahan ini kalau dalam kerja sekali kita saling cover-mengcover lah. Kita akan saling tutup menutup pekung di dada ni supaya perjalanan program kita ni berjalan dengan baik. Contoh kalau giliran kita itu kita kena lead dekat depan, tapi kita ni jenis kalau lead kat depan kita pengsan. Okey, kawan kita yang boleh lead kat depan akan cover. Itu contoh okey, bila kita dah kenal dengan baik, benda tu akan jadi pengalaman. Pengalaman yang indah sebenarnya. Pengalaman yang menyeronokkan. Meskipun getir masa kita menempuh tu, tapi akhir sekali dia akan menjadi pengalaman yang sangat bagus untuk diri kita. Walaupun benda tu getir, walaupun benda tu payah, walaupun benda tu stres masa kita buat, tapi bila kita melepasi projek itu sehingga ke akhirnya, dia akan menjadi pengalaman yang cukup memberi makna dalam diri kita. Selain daripada itu, bukan saja pengalaman kita bersama dengan kawan-kawan, pengalaman kita bersama kelompok sasaran kita, bersama target kita tu, itu pun sebenarnya akan menguatkan kita untuk konsisten dalam kerja ni. Meski kita terpaksa bayar duit. Meski kita terpaksa melaburkan sesuatu. Ini semua pengalaman ini, sama ada pengalaman yang kita bentuk bersama skill kita atau pengalaman yang kita bentuk bersama komuniti yang kita sumbangkan hikmat, semua ini sebenarnya akan mengukurkan nilai diri kita. Akan mengukurkan nilai diri kita. Akan menambahkan lagi nilai kita. Kita akan rasa macam okey. Oh seronok macam ni kan. Tengok aku dah tahu sebenarnya aku ni tak bagus sangat dalam bab ni. Sebenarnya aku kena berubah lah kalau macam ni. Tengok orang ni dia macam ni pun dia jadi orang yang bersyukur. Aku macam ni pun aku tak bersyukur. Benda-benda tu, pengalaman itu sebenarnya menambahkan nilai kita dan lama kelamaan dia akan menjadi karakter kita juga. Dan ini sebenarnya akhir sekali berpusing balik macam tadi, kita akan terus nak buat baik. Bila kita buat baik lagi, kita akan masuk projek lagi. Benda tu macam circle Niat mula-mula buat baik, jumpa circle yang buat kerja yang baik, susah senang sama-sama, lepas tu kita kenal baik, tahu kelemahan, tahu kekuatan, lepas tu di situ wujudnya pengalaman bersama kawan, pengalaman bersama dengan komuniti, lepas tu benda tu menambahkan nilai kita, benda tu seterusnya mengukuhkan lagi gerakan kita dalam buat kerja yang baik. Betul Mus. Niat itu, niat. Innama a'malu binniat. Niat itu yang kita buat konsisten. Betul Lina, niat paling penting. Passion, don't give up. Itu yang menyebabkan sukarelawan kita ni kukuh dalam buat kerja sukarela. Konsisten sebab ada nilai. Nilai tu bukan bentuk duit, tapi nilai tu masuk dalam diri dia, dalam hati dia, dalam jiwa dia, nilai. Tu yang sebenarnya itulah aim terbesar pada Alang sebagai sukarelawan. Dia bukan, kadang-kadang dia bukan aim terbesar kita. Aim terbesar kita nak buat baik je. Tapi nilai tu menyebabkan kita kukuh di situ. Tup-tup kita jumpa kawan yang juga ada nilai yang sama. Itu lagi mengukuhkan kita dalam circle ini. Okey, nasib Mus kata faham. Thank you Alang. Kalau aku cakap tak faham Mus. Lagi setengah jam.
setengah jam lagi. Mana kamus dah faham. Okeylah Mus. Ada settlekan dekat sini lah. Okeylah. Okeylah, sebab kita pun dah 1 jam. Kita pun tak nak line kita akan terganggu selepas 1 jam. Kan terputus-putus. Sebab tadi pun Alang dah start macam kaku. Nasib baik suara masih ada. So yang ni rasa ada siapa-siapa Faid ke sebelum kita habiskan atau Alang ke sebelum habiskan untuk macam buat rumusan sikit. Nak serah pada siapa? Alang atau Faid? Mungkin boleh buat rumusan. Nak buat rumusan lah. Okeylah. Okey, saya ada satu lah. Saya ada terbaca, ada satu sebab pagi tadi baca yang lepas main bowl baca yang sebab orang kata saya ni bukanlah reti nak bercerita, tapi bila saya baca tu bila saya dapat lah. Okey, ulama ada memberikan 5 panduan untuk kita terus beristiqamah ataupun kita konsisten. Saya share ada 5 panduan sentiasa muhasabah diri. Maksudnya kita kena tahu, orang kata audit diri kita. Itu kita kena tengok satu. Yang kedua, kita perbanyakkan doa. Kita kebanyakan doa macam saya cakap sebelum tadi, kita sentiasa doa satu senjata. Yang ketiga ialah berusaha mencari sahabat yang suka lakukan kebaikan. Macam tadi Alam dah cerita panjang. Lepas tu pun Yani pun dah bercerita. Lepas tu saya pun dah bersyukur sebab saya dalam group Inspire ni kan. Walaupun orang kata saya the only saja lelaki yang ada kan. Rasa macam alamak kan. Selalu saya ramai lelaki kan, seorang perempuan tapi saya seorang je lelaki kan. Kenapa lah Muhammad ni kan dia. Tapi saya bersyukur sebab ada support system saya esok. Okay. Lepas tu ulama tu sebut kata supaya hayati sirah Nabi. Maksudnya bacalah orang kata sirah-sirah Nabi yang ada kan. Mungkin kat situ banyak benda-benda yang kita boleh dapat. Yang kelima ialah mulakan amal secara berperingkat dan berterusan. Maksudnya macam tadilah maksudnya beza kalau macam tadi yang cakap tadi beza nak sedekahkan RM1 secara hari-hari ataupun nak sedekahkan RM7 seminggu sekali. Yang tu kata kita nak sedekah yang RM1 tu yang susah hari-hari tu sebenarnya. Yang itulah yang kita kena usahakan sedikit supaya dia jadi berterusan. Kan itu yang saya boleh rumuskan. Alang yang ni kata ada 5 daripada saya baca tadi panduan untuk kita istiqamah atau kita bersedia konsisten. Itu je. Okey. Alang nak tambah? Ada anak nak tambah apa sebelum Mus ada tanya tadi tentang ada quote tadi kan. Alan jumpa quote tu. Quote dia tu sebenarnya daripada Dr. Ibrahim Ham Al-Quayyid. Dia penulis buku kan. Dr. Ibrahim Ham Al-Quayyid. Kalau ulang balik, tanamlah satu keperbuatan dan tuailah satu kebiasaan. Tanamlah satu kebiasaan, maka tuailah satu perilaku. Tanamlah perilaku dan tuailah satu nasib. Sampai situ saja. Okey, terima kasih. Mana si Gigi tu tadi dah hilang. So esok kita akan bersiaran lagi. Kita bersama siapa Lang esok? Sama Yus. Dia seorang ke? Yus. So dengan kata Yus dia nak dia nak cuba seseorang ke? Kena je teman. Kita tengok macam mana. Tapi kita punya tajuk esok adalah tanggungjawab Lang. Tajuk esok tanggungjawab. So jumpa lagi kami esok dalam zone Inspire. Okay. Inspire. Terima kasih kepada yang menonton. Bye. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.